أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya, Muhammad Ridwan Tan, dalam channel Nasihat Mu'alaf. Baik sahabat-sahabat semua, pada segmen Nasihat Hati pada kali ini, insya-Allah saya akan berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua apakah makna di sebalik dua kalimah syahadah itu, dan apakah perasaan seseorang mu'alaf apabila mereka telah mengucapkan dua kalimah syahadah. Jadi setiap kali apabila kita menyaksikan seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Setiap kali sesiapa sahaja yang menyaksikan peristiwa ini pasti akan mengalirkan air mata. Kenapakah begitu? InsyaAllah saya akan berkongsikan berkaitan perkara ini dalam video ini. Jadi, mengucapkan dua kalimah syahadah sebenarnya merupakan rukun yang pertama di dalam rukun Islam. Rukun yang pertama dan juga rukun yang paling utama. Jadi sebelum itu, mari kita sama-sama untuk faham dulu apakah maksud syahadah itu. Maksud syahadah daripada segi bahasa bermaksud mengetahui ataupun bersumpah ataupun hadir ataupun pemberitahuan ataupun penyaksian. Dan manakala syahadah daripada segi istilah pula bermaksud penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Penyaksian ini mestilah dizahirkan melalui lisan dan dipercayai dengan penuh yakin daripada hati dan dibuktikan dengan perbuatan kita dengan memenuhi syarat-syarat rukun Islam, iaitu solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Jadi kesimpulannya, apabila seseorang itu telah mengucapkan dua kalimah syahadah, bermaksud apabila seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah, ianya bermaksud bahawa aku bersaksi, aku bersaksi, aku percaya, aku yakin, aku terima, aku berikrar, aku terima, dan kemudiannya aku bersumpah bahawa tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi sebenarnya syahadah, dua kalimah syahadah ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama nafi, yang kedua adalah isbat. Apa itu nafi? Di dua kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, itu adalah nafi. Nafi iaitu menafikan. Apa yang kita nafikan? Kita menafikan bahawa tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain kepada kita, tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah. Kita menafikan segala-galanya. Dan bahagian kedua dalam dua kalimah syahadah adalah isbat. Isbat bermaksud menetapkan. Menetapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, melainkan Allah. Illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian menetapkan, melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam, dengan mudah mengucapkan dua kalimah syahadah dengan penuh yakin, kita telah menjadi seorang yang beragama Islam ataupun Muslim, iaitu menafikan segala Tuhan yang lain dan menetapkan bahawa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah.
Jadi hebatnya dan beratnya kalimah syahadah ini, sesiapa yang dengar kalimah syahadah ini, pasti ada rasa gerun di dalam hati kita. Kita dengar, kita sebut saja kalimah syahadah, gerun itu datang daripada hati kita. Hebatnya syahadah, setiap kali mendengar orang mengucapkan dua kalimah syahadah, orang yang menyaksikannya pasti akan keluar air mata. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama saya hidup sebagai seorang Islam dan terlibat dalam usaha-usaha dakwah, tidak kurang daripada sepanjang beberapa tahun ini, tidak kurang daripada 50 orang saudara baru yang telah saya syahadahkan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Walaupun sudah menjadi kebiasaan kepada saya untuk memimpin seseorang mu'alaf itu mengucapkan dua kalimah syahadah, tetapi hebatnya kalimah ini, setiap kali saya menyaksikan dia, setiap kali saya mendengarnya, pasti akan keluar air mata. Jadi, begitu juga perasaan kepada orang yang ataupun saudara baru dan mu'alaf yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Begitu juga perasaan mereka. Setiap orang yang mengucapkan kalimah syahadah, selepas mengucapkan dua kalimah syahadah, pasti mereka akan menangis. Bila kita tanya, mereka kata, saya tidak tahu kenapa saya menangis. InsyaAllah pada video ini, saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Apakah perasaan saya ketika saya mengucapkan dua kalimah syahadah suatu ketika dahulu. Di saat saya hendak mengucapkan, nak keluar daripada mulut ayat dua kalimah syahadah itu, saya terasa berat. Masa itu dibimbing oleh seorang ustaz. Dan apabila saya telah mengucapkan dua kalimah syahadah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Selesai sahaja saya mengucapkan dua kalimah syahadah, saya merasakan ketika itu dia seolah-olah seperti udara ataupun semangat yang keluar daripada seluruh pelusuk badan saya yang ada ini. Macam ada benda terus, angin yang terus keluar dan penglihatan saya seolah-olah jadi macam benar, sahabat. Penglihatan saya jadi macam berpusing-pusing. Dan ketika sebaik saja selesai mengucapkan dua kalimah syahadah, walaupun sebelum ini saya tidak kenal Allah secara sebenar-benarnya, tetapi pada saat sebaik sahaja mengucapkan dua kalimah syahadah, perasaan gerun dan takut kepada kebesaran Allah itu datang dengan sendiri, walaupun tidak ada orang yang menerangkan kepada saya lagi pada waktu itu. Perasaan gerun, perasaan takut datang. Dia rasa kebesaran Allah. Ketika itu juga saya sedar saya wajib berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu juga saya sedar kerdilnya diri saya sebagai seorang hamba Allah. Selepas itu, saya tiba-tiba, mungkin seolah saya merasakan seperti lama, tapi sebenarnya mungkin beberapa saat, tiba-tiba saya merasa segala beban di dalam hati menjadi ringan. Saya menjadi lega. Dan ketika itu juga, air mata mencurah-curah keluar daripada mata saya. Dan sewaktu selesai mengucapkan dua kalimah syahadah, ustaz yang membimbing saya mengucap dua kalimah syahadah itu membacakan doa dan memberi nasihat, pesanan kepada saya. Tapi saya tidak dapat mendengar dengan baik. Saya menjadi macam sentiasa menangis. Dia rasa diri itu ringan, fresh. Dia seolah-olah dilahirkan kembali. Itulah perasaan saya di ketika saya mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan kemudian selepas mengucapkan dua kalimah syahadah, selama 3 ataupun 4 hari saya mengambil masa untuk
mampu untuk berfikir secara ataupun dengan bahasa yang mudah kita faham, untuk mendapatkan semangat kembali dan baru berfikir apa yang hendak saya buat seterusnya. Tujuan saya berkongsi pengalaman ini dengan sahabat-sahabat semua, mungkin ramai yang sedang menonton ini tidak ada pengalaman yang seperti ini, terutamanya kawan-kawan yang lahir dalam keadaan Islam. Saya berkongsi dengan sahabat-sahabat semua ini supaya kita dapat rasa kebesaran dua kalimah syahadah tersebut. Sebab setiap orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah pasti ada perasaan yang berbeza-beza, tapi tak pasti, jawapan yang pasti adalah mengeluarkan air mata dan merasa tenang. Jadi, baik sahabat-sahabat semua, hari ini kalau seseorang orang yang kita kenal, saudara baru ataupun seorang yang mu'alaf yang berjinak-jinak dengan Islam ingin mengucapkan dua kalimah syahadah, ataupun mereka menunjukkan tanda-tanda untuk mengucapkan dua kalimah syahadah, apa yang perlu kita lakukan? Masyarakat kita hari ini, apabila ramai di antara kita apabila mengetahui apa seseorang itu ingin mengucapkan dua kalimah syahadah, ramai yang tertangguh-tangguh, ramai yang tidak berani untuk mensyahadahkan mu'alaf tersebut. Bimbang, mungkin macam-macam alasan, mungkin bimbang akan tanggungjawab selepas dia mensyahadahkan mensyahadahkan mu'alaf tersebut, ataupun dia merasakan itu adalah kerja ustaz-ustaz, ya, ataupun dia rasa terlalu berat untuk dipikul tanggungjawab tersebut. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat semua, jikalau ada seseorang mu'alaf yang ingin mengucapkan dua kalimah syahadah, saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua supaya jangan lengahkan. Apabila seseorang itu dia telah berjinak-jinak kepada Islam, kita perlu ajak dia untuk melafazkan dua kalimah syahadah. Ya, kalau masa dan keadaan yang mengizinkan, kita boleh terus bawa mereka ini, mu'alaf ini, terus ke pejabat agama untuk disyahadahkan. Tapi kalau keadaan yang tidak mengizinkan, masa yang tidak mengizinkan, yang paling penting adalah untuk kita syahadahkan dulu sahabat mu'alaf kita tersebut. Selepas disyahadahkan, ya, selepas disyahadahkan mu'alaf tersebut, ataupun kalau kita syahadahkan sendiri, apa yang kita boleh buat? Setelah kita syahadahkan, masa kita syahadahkan, pastikan ada dua orang saksi yang bersama kita untuk menyaksikan syahadah tersebut. Sebab dia perlukan saksi, sebab syahadah itu adalah satu penyaksian, satu ikrar. Jadi, selepas disyahadahkan, ada negeri yang kita terus bawa ke pejabat agama. Ada negeri yang kita boleh bawa mu'alaf tersebut ke balai polis untuk dibuat satu salinan cover report. Ya, selepas itu, jangan tinggalkan mu'alaf tersebut. Kita dah syahadahkan dia, kita dah bawa dia ke balai polis untuk buat cover report, kemudiannya kita bawa dia ke pejabat agama untuk didaftarkan. Apabila setelah didaftarkan, ramai yang beranggapan bahawa telah selesai urusan tersebut. Sebenarnya tidak selesai lagi. Sebab seseorang mu'alaf yang setelah melafazkan dua kalimah syahadah, dia dalam keadaan terkapai-kapai. Fikirannya terganggu, dia kosong, dia seperti botol air, sebuah botol yang berisi penuh dengan air sebelum ni dituang menjadi kosong. Semua mu'alaf yang baru syahadah tu umpama botol yang kosong, botol air yang kosong. Dia tidak tahu apa yang nak diisi, dia tidak tahu apa yang hendak dibuat. Jadi, kalau kita kenal dia, hendaklah menjadi tanggungjawab kita untuk bimbing dia. Jadi, selepas didaftar di pejabat agama, apa yang boleh kita buat? Kita mudahkan urusan dia. Apa yang urusan yang dimudahkan, kita boleh bawa dia bagi nasihat kepada dia, kemudiannya menjadi kawan dia. Bimbing dia, bawa dia ke JPN untuk buat Jabatan Pendaftaran Negara, untuk membuat kad pengenalan yang baru, daftar pengenalan atas nama Islam, ya, ataupun urusan-urusan di pejabat agama yang kemudiannya boleh kita tolong uruskan, kita mudahkan, kita bawa dia pergi ke pejabat agama, ya, berjumpa dengan ustaz-ustaz ataupun pegawai yang bertugas. Kemudiannya contoh macam urusan perundangan, seperti nak menukar setelah selesai menukar kad pengenalan, tentu sekali lesen, ya, lesen memandu, kad bank, itu
perlu diuruskan. Jadi kalau kita boleh tolong untuk mudahkan urusan tersebut bagi mualaf tersebut, maka insya-Allah Allah akan bagi banyak kebaikan kepada kita. Banyak pahala dia sangat besar. Ya, kita mudahkan. Dan yang paling penting sahabat-sahabat semua, yang paling penting adalah untuk kita menjadi badi kepada mualaf yang baru melafazkan 2 kalimah syahadah. Bagaimana badi? Menjadi kawan baik. Kawan baik kepada mualaf tersebut bukan bermaksud untuk kita memberikan kewangan, bantuan kewangan kepada dia. Ada pihak-pihak autoriti dan agensi-agensi berkaitan untuk yang boleh membantu dia dalam soal ni. Tapi untuk kita, yang paling penting kita menjadi badi dia. Kita menjadi seolah seperti kawan dia, ahli keluarga dia, ambil tahu tentang dia, sentiasa berjumpa dengan dia, ajak dia pergi masjid, ajak dia pergi surau dan juga sebagainya. Itulah apa yang kita boleh buat, ya, jikalau seseorang itu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalian, ingatlah, jikalau kita mampu mensyahadahkan seseorang mualaf yang Allah hantar orang tersebut kepada kita, insya-Allah kita bantu dia segala kebaikan yang dia buat daripada saat dia memeluk agama Islam sehingga dia mati. Segala kebaikan yang dia buat, insya-Allah Allah akan beri kebaikan tersebut kepada kita juga tanpa kita sedari. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah perkongsian untuk segmen nasihat hati pada kali ini di dalam channel Nasihat Mualaf. Sekiranya sahabat-sahabat semua menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mualaf. Jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Jikalau sahabat-sahabat semua ada sebarang komen ataupun sebarang pertanyaan berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, sila tinggal ke komen. InsyaAllah sekiranya saya mampu untuk menjawabnya, insyaAllah saya akan menjawab segala komen anda. Dengan itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.